Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan akan membentangkan isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia dalam tahun 2021. Topik yang dipilih ialah sistem pengurusan prestasi dalam sektor awam, iaitu KPI, untuk semester JA212. Ini adalah ahli kumpulan kami, itu seramai 6 orang. Terdiri daripada saya, Muhammad Faisal bin Cik Muhammad Noor 282290. Yang kedua, Alif Izzakun Nazlak bin Bahari 282127. Yang ketiga, Ahmad Fairuz bin Muhammad Noor 282130. Yang keempat, Muhammad Syukri bin Abdullah Hamid 282636. Yang kelima iaitu Nur Izzati binti Samsul 282701. Dan yang akhir sekali iaitu Revati anak perempuan Para Masnam 282514. Sebagai pengenalan, kita bermula dengan apa itu takrifan organisasi oleh Kamus Dewan. Organisasi ialah satu kesatuan yang terdiri daripada bahagian sesuatu pertubuhan, kumpulan dan perbadanan bagi tujuan dan sesuatu kepentingan. Organisasi juga ditarifkan oleh Stephen P. Robin, iaitu seorang profesor emeritus dari Amerika Syarikat yang banyak menulis buku berkenaan manajemen dan behavior. Beliau telah mentakrifkan organisasi adalah sesuatu aktiviti berkumpulan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih serta terdiri daripada pembahagian buruh dan autoriti bagi mencapai matlamat secara bersama. Di sini kita dapat simpulkan bahawa organisasi secara ringkasnya adalah satu sistem yang merangkumi pelbagai aktiviti manusia seperti sumber semula jadi, modal dan bahan yang dapat memenuhi matlamat individu melalui interaksi dengan persekitaran. Apa kita itu faham pasal sektor awam? Sektor awam ini adalah sebuah organisasi yang boleh didefinisikan sebagai satu komponen dalam ekonomi yang terdiri daripada pelbagai entiti dan dikawal selia oleh kerajaan. Secara amnya, perkhidmatan awam di Malaysia merangkumi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, badan berkanun dan majlis kerajaan tempatan. Organisasi ini bertindak sebagai jentera pelaksana kepada kerajaan Malaysia khususnya dan bertanggungjawab terhadap segala dasar serta program dan pembaharuan yang telah dipersetujui oleh kerajaan. Perubahan sektor awam. Sektor awam di Malaysia melalui banyak perubahan selari dengan perubahan zaman dan pembangunan teknologi. Seperti contohnya, kerajaan menggunakan perunding dari luar negara untuk memberi pandangan dan tunjuk ajar dalam meningkatkan mutu perkhidmatan penjawat awam di Malaysia. Salah satunya ialah kerajaan melaksanakan perubahan dan peningkatan sistem dan prosedur. Ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang lebih efisien dan berkualiti kepada pelanggan. Program yang dijalankan adalah seperti pembaharuan sistem gaji dan perkhidmatan, peningkatan sistem pengurusan kewangan dan belanjawan, sistem kerajaan elektronik, penyediaan perkhidmatan kaunter yang berkualiti serta mewujudkan piagam pelanggan. Kepentingan program. Berdasarkan kajian oleh ahli mengatakan bahawa program yang dijalankan adalah penting dalam dapat memberi impak positif terutamanya dalam penambahbaikan produktiviti kerja di kalangan penjawat awam. Ini kerana program yang dijalankan dapat menjadikan kaki tangan awam lebih peka dengan perubahan dan cabaran
semasa serta dapat melatih kaki tangan agar tampil, menarik dan mengekalkan tenaga anggota yang berkualiti, inovatif dan berbakat. Selain itu, dapat menyemai nilai dan budaya kerja yang berlandaskan prestasi, kualiti dan produktiviti dan melahirkan kepimpinan sistem pengurusan yang efektif dan berkebolehan dalam menerajui sektor awam demi mencapai dasar pembangunan negara. Saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alif Izakur Nazlak bin Bahari, nombor matrik 282127. Saya ingin membentangkan berkenaan dengan pelaksanaan Key of Performance Indicator iaitu KPI. Pelaksanaan KPI adalah satu inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan di kalangan penjawat awam. Ini dapat membantu setiap jabatan mencapai visi, misi serta berjaya mencapai peranan organisasi masing-masing. KPI yang dilaksanakan menjadi petunjuk sama ada organisasi tersebut telah mencapai pencapaian dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan. Ini juga dapat membantu organisasi membuat penilaian prestasi organisasi secara keseluruhan. Bagi sektor awam, organisasi KPI ini dapat menentukan peningkatan prestasi kerja pegawai-pegawai atau anggota-anggota penjawat awam seluruhannya. Bagi pihak swasta pula, dia dapat menilai tahap kerja yang lebih efektif dan berkesan dan lebih mementingkan keberkesanan kerja. Kemudian pada kepentingan KPI kepada organisasi, KPI dapat membantu menyelia tersebut memberi fokus kepada bahagian yang melibatkan kos pengeluaran yang tinggi dan yang bermasalah untuk diberi perhatian dan menambah baik. Penilaian KPI juga dapat membantu penyelia merangka program dan latihan modal insan serta menambah baik strategi organisasi bagi meningkatkan prestasi pekerja. KPI sangat penting dalam membuat perubahan tingkah laku pekerja. KPI dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap hala tuju ke sebuah organisasi. KPI yang dilaksanakan dapat membantu sebuah organisasi membuat keputusan dan seterusnya mengambil tindakan untuk memastikan masalah yang menghalang pencapaian misi tersebut organisasi dapat dicapai. KPI ini juga dapat memberi organisasi membuat penilaian semula terhadap prestasi yang lepas serta membuat penambahbaikan di masa hadapan. Seterusnya, saya pas kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fairul bin Muhammad Noor, nombor matrik 282130. Tajuk seterusnya isu dan perkembangan KPI. Kita akan membincangkan 3 isu, iaitu yang pertama, apakah kriteria yang dititik beratkan dalam pemilihan KPI. Yang kedua, bagaimana sesuatu pencapaian itu diukur. Dan yang ketiga, bagaimana sesuatu organisasi itu menganalisa serta perancangan yang dilakukan serta diaplikasikan dalam sektor awam. Okey, bagi isu yang pertama, iaitu apakah kriteria yang dititik beratkan dalam pemilihan KPI. Permulaan pelaksanaan penilaian KPI juga menemui kegagalan di mana ramai anggota dan kaki tangan tidak mencapai sasaran prestasi. Oleh itu, kajian lanjut oleh Kaplan pada tahun 2001 mendapati penilaian individu adalah berorientasikan kos pengeluaran dan kos kewangan. Dalam kajian beliau menyatakan kerana kekurangan pilihan kriteria yang perlu untuk mengukur prestasi baru. Beliau juga menekankan bahawa pemilihan terhadap spesifik prestasi pengukuran perlulah diambil kira untuk penilaian individu secara seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abdullah alias Hamid, nombor matrik 282663. Seterusnya akan menyambung pembentangan berkenaan isu dan perkembangan KPI. Bagaimana sesuatu pencapaian itu diukur? Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Santos dan Bond pada tahun 2005, menjelaskan bahawa mengenal pasti pemilihan pengukuran yang spesifik serta mensasarkan kepada tahap organisasi dengan tepat adalah kunci kejayaan kepada bahagian pengurusan prestasi, khususnya dalam sektor awam. Kajian ini juga menekankan bahawa pengukuran prestasi mestilah yang valid, relevan dan berfokuskan kepada keseluruhan penilaian individu yang dinilai. Ini disokong oleh kajian oleh Ankerson 2009 yang menyatakan bahawa kesilapan mengukur prestasi kaki tangan sesebuah organisasi memberi implikasi yang buruk kepada organisasi seperti mengganggu sistem operasi organisasi, mengurangkan semangat motivasi pekerja serta melemahkan produktiviti pengeluaran serta keseluruhannya. Seterusnya, isu dan perkembangan KPI adalah bagaimana sesuatu organisasi itu menganalisa serta perancangan yang digunakan serta diaplikasikan dalam sektor awam. Kajian oleh Nurupati pada 2011 menyatakan keputusan akhir KPI digunakan untuk melaksanakan pelan perancangan di masa hadapan. Ini adalah salah satu cabaran kepada bahagian pengurusan prestasi kerana penilaian keseluruhan adalah bergantung pada data yang berkualiti, iaitu data yang diperoleh dan yang telah dihasilkan. Sekiranya terdapat data yang dimanipulasikan menyebabkan keputusan keseluruhan KPI adalah tidak telus dan tidak mewakili organisasi tersebut, secara tepatnya memberi impak kepada pelaksanaan dasar dan perancangan organisasi di masa hadapan. Assalamualaikum semua, saya Nur Izzati binti Samsul, nombor matrik 282701. Dalam slide saya membentangkan tajuk cadangan. Yang pertama, kaki tangan yang dinilai harus dipastikan oleh mereka telah mendapat pendedahan tentang perkara yang diambil kira dalam KPI. Ini disokong oleh kerajaan McCord dan Eldridge 2003 merumuskan bahawa pegawai yang bertanggungjawab dalam menilai yang baik adalah pegawai yang telus dengan staf yang akan dinilai. Yang kedua, kaki tangan juga perlu diberi sokongan yang sewajarnya secara praktikal serta diberi kursus atau program latihan untuk membangunkan prestasi yang perlu dicapai. Yang ketiga, membuat penilaian prestasi menggunakan kaedah objektif yang digunakan dalam bentuk management by objektif pada tempoh yang tertentu. Ini adalah cara bagi meningkatkan prestasi organisasi dengan memastikan setiap kaki tangan mencapai setiap objektif yang telah dimaklumkan dan disasarkan. Berdasarkan kajian oleh McCord dan Eldridge 2003 juga merumuskan bahawa penilaian adalah sistematik sekiranya penilaian tersebut telah merangkumi prestasi dengan kaedah yang sama agar prestasi pekerja yang berbeza adalah setanding. Yang keempat, penilaian yang bertanggungjawab juga perlu mengambil kira faktor personaliti kaki tangan, suasana tempat kerja, masa serta budaya dalam organisasi yang dinilai. Ini kerana faktor dapat mempengaruhi prestasi kaki tangan dalam organisasi tersebut. Penilai juga perlu tahu hak kaki tangan yang dinilai untuk bersuara dan memberi pendapat terhadap keputusan prestasi sekiranya berlaku ketidakpuashati kaki tangan. Perbincangan secara terbuka dan telus perlulah dibuat untuk memastikan kaki tangan yang dinilai didedahkan dengan maklumat yang betul dan tepat. Yang terakhir, pegawai penilai juga perlu menitikberatkan beberapa faktor sebelum membuat penilaian dan haruslah berpandukan pada garis panduan yang telah dikeluarkan. Seperti contoh, pegawai penilai harus memahami dengan baik
aspek dengan baik, aspek yang perlu dinilai dan objektif secara keseluruhannya agar penilaian adalah adil dan benar. Penilai juga perlu mengambil kira faktor luaran yang berlaku di luar organisasi seperti ekonomi, perubahan undang-undang, bencana alam serta perubahan dalam polisi dan dasar kerajaan. Saya Revati, nombor matrik 282514. Saya ingin membentangkan bagi subjek pengurusan sumber manusia sektor awam GMGM 2023 isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia dalam tahun 2021, iaitu sistem pengurusan prestasi dalam sektor awam KPI. Saya ingin menjelaskan bahagian penutup penggunaan KPI sebagai medium penilaian yang digunakan dalam membentuk dan membangunkan modal insan telah diterima dan diaplikasikan dalam sektor awam. Namun begitu, penambahbaikan serta elemen dan kriteria yang diambil kira dalam KPI harus sentiasa terkini sejajar dengan perubahan dasar serta polisi oleh kerajaan. Setiap organisasi juga perlu memastikan pegawai penilai mempunyai kemahiran menilai para kaki tangan dengan tepat untuk mengatasi masalah penurunan motivasi yang mengakibatkan kesan jangka panjang dan pendek, seperti gangguan emosi dan juga keyakinan diri di kalangan mereka yang terlibat. Seterusnya, pihak pengurusan atasan haruslah mengeluarkan satu garis panduan yang efektif tentang bagaimana setiap KPI yang dibuat haruslah menepati kriteria yang telah digariskan. Ini penting untuk memberi peluang kepada agensi kerajaan, khususnya dalam sektor awam, dalam membuat serta membimbing, melaksanakan dan menetapkan sesuatu ukuran prestasi. Seterusnya, pegawai penilai juga perlu sentiasa diberi pendedahan dan latihan agar memahami konsep penilaian prestasi adalah satu proses di mana para pekerja adalah aset kepada organisasi dan hasil penilaian adalah menyumbang dan mewakili imej kepada pencapaian organisasi secara keseluruhannya. Dan berdasarkan kajian Law pada tahun 2003 menyatakan tanpa pengukuran prestasi adalah sukar kepada sesuatu organisasi untuk melaksanakan program pembangunan modal insan sekiranya penilaian prestasi adalah tidak bertepatan. Dan setiap organisasi juga perlu mempunyai sistem pengurusan sumber manusia yang mempunyai sistem pengurusan prestasi yang baik dan berkesan agar dapat menguruskan dan melaksanakan pelbagai program dan latihan serta penambahbaikan yang penting dalam memastikan kesinambungan sesuatu organisasi atau syarikat. Oleh itu, semua pihak iaitu majikan dan kaki tangan mestilah peka dengan objektif utama yang telah digariskan, terutamanya dalam pengurusan prestasi pekerja. Sekian, terima kasih.